Hey guys, Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Azim Azman. Dan bertemu kita kembali dalam siri Kisah Seram episod 3. Okay, so macam yang aku janjikan kat korang hari tu, di mana aku akan sambung Hantu Asrama Part 2. Okay, so kepada mana-mana siapa yang baru datang ke channel ni dan baru tengok video ni, yang tak tengok lagi Part 1, boleh pergi tengok kat Part 1. Boleh cari je kat aku punya YouTube channel. Okay, dan macam yang aku janjikan, macam aku cakap, masa part 1 hari tu aku cerita pasal hantu asrama dekat sekolah. Okey, tapi kali ni untuk part 2 aku akan cerita pengalaman aku dan juga kawan-kawan aku di asrama college. Okey, so let's go. Okay guys, dan special episod kali ni kita ada 3 cerita. Okey, so sebelum ni ada 2 je kan. So kali ni 3. Okey, cerita pertama ni diceritakan oleh kawan aku tentang apa yang dialami oleh kawan dia di college tempat aku belajar dulu. Okey, so kalau korang nak tahu, aku belajar di sebuah institut pendidikan yang terletak di utara tanah air, dan aku berada kat sana selama 5 tahun lah. Okay, aku habiskan degree kat sana start daripada 2015 sampailah tahun ni lah 2020. Pertengahan 2020 hari tu aku habis degree. Okay, jadi okay, aku panggil college lah senang. Okay, so college aku ni masa aku mula-mula masuk 2015 time tu, ada ura-ura college ni nak tutup tau. Okay, so dan apa yang menguatkan lagi ura-ura ni adalah di mana bila college ni dah lama tak dapat intake tau. Dalam beberapa sem lah, dekat 2 tahun rasanya kita orang jadi junior. Kita orang lama jadi junior sebab tak ada intake baru. Dan disebabkan benda tu, orang makin lama makin sikit dekat college tu. Senior-senior yang naik sem 8, dia orang habis sem 8 dia akan pergi kan. Dia orang akan keluar habis degree. Tapi yang intake baru ni tak masuk. Punya sikit lah orang time tu sampai semua lelaki terpaksa diletakkan dalam satu blok saja. Okey, blok asrama ni ada 4 tau, ada 4 tingkat. Ada G 1 2 3. So tapi walaupun kita orang dah berpindah ke blok asrama senior tu, still tak penuh blok asrama tu. Ada 4 tingkat. Ada 3 tingkat je orang duduk. Tingkat keempat yang tingkat G 1 2 3, tingkat 3 tu yang paling atas kali tu kosong, tak ada orang duduk. Memang selama beberapa tahun jugalah dibiarkan kosong macam tu sebab memang tak ada orang nak duduk. Punyalah sikit orang time tu. Memang kalau korang jalan kat college tu memang korang kenal semua orang lah, senang cerita. Punya sikit orang time tu. Tapi selepas beberapa tahun tempat tu kosong, mula ada intake baru. Masa tu kira macam ura-ura nak tutup tu dah hilang lah. Kira maksudnya cancel lah, nak tutup tu dah tak jadi. So mula dapat intake baru. Blok asrama lelaki tu akhirnya penuh jugalah. Sampai ke tingkat atas kali tu pun penuh orang duduk. Memang full. So nak jadikan cerita, apa yang berlaku dekat daripada kawan aku ni berlaku dekat tingkat paling atas sekali blok asrama, yang lama kena tinggal tu. Apa yang berlaku adalah setiap malam dia nak tidur dalam bilik tu, dia terdengar bunyi perempuan menangis. Budak perempuan menangis-nangis. Malam-malam pukul 2-3 pagi. Aku pun tak tahulah kenapa kalau benda ni jadi mesti 2-3 pagi, 2-3 pagi. Tak kira maksudnya malam nak ke pagi tu lah, masa duration tu. Okey. Dia dengar orang menangis. Budak perempuan lah menangis. Lepas tu mula-mula dia buat tak indah, tapi lama kelamaan benda tu jadi macam kebiasaan. Dia jadi macam, bukan kebiasaan lah, maksudnya dia banyak kali dengar, dia rasa macam seriau lah, dia tak nak tidur. Sampai satu tahap tu benda tu munculkan diri depan dia. Dia nampak sosok tubuh seorang budak perempuan sedang menangis. Dan benda tu dia sangat takut. Sampai satu tahap tu dia memang dia tidur buka lampu. Buka lampu malam-malam. Dia takut lah nak tutup lampu tu. Dan benda ni berlaku masa aku masih ada dekat sana lagi. Dan bilik aku tingkat 2 tau. Bilik aku tingkat 2, bilik bawah. Dan bilik aku ni maksudnya daripada bilik aku boleh nampak bilik dia. Dan memang malam-malam tu aku boleh nampak lah dia tidur. Aku kadang pukul 1-2 tu tak tidur lagi lah. Memang boleh nampak dia bilik dia tu cerah je. Memang lampu tak tutup. So aku tak tahu pula sebabnya benda tu. Bila kawan aku cerita baru aku tahu. So dia cakap lah sebab tu sampai satu tahap tu dia tak boleh nak tidur tutup lampu. Dia takut. Tapi still dia masih dengar suara tu. Dan kawan aku ni, cerita kat aku ni, dia ni jenis mulut lepas sikit tau. So dia pun yang kawan dia ni mengadu dekat dia. Cakap dia kena kacau malam sama. Lepas tu yang kawan aku ni pergilah lepak bilik dia. Lepas bila lepak-lepak cakap tak ada apa pun kan. Macam dia macam tak tahulah mencabar ke apa, tapi cakap macam tak ada apa lah, kau ni saja je pemenda pun, cakap macam tu kan. Tapi lepas pada malam tu je, lepas dia pergi lepak bilik tu yang dia cakap macam tu, malam tu dia pula yang kena dekat bilik dia. Dan kawan aku ni pula memang duduk kat tingkat atas juga. Dia pula kena dekat bilik dia sendiri. Dia dengar budak perempuan nangis. Lepas tu bila dia cakap dia tak boleh tidur lah. Lepas tu dia cakap bila dia tengok katil sebelah ada budak susuk tubuh budak perempuan menangis. So aku tak tahu kesahihan dan sejauh mana kesahihan dan kebenaran cerita ni sebab diceritakan oleh orang lain lah kan. Tapi ada sebab kenapa aku percaya dan korang aku tahu kejap lagi. Okay? Tapi itulah nak cakapnya,
benda tu berlaku masa aku masih ada kat sana. Dan aku boleh nampak sendiri lah, memang betul lah yang dia cakap tu, yang budak tu memang tidur pun tak tutup lampu semua kan. Tapi lepas pada beberapa minggu aku tengok dia dah tutup lampu tidur semua. Maksudnya benda tu tak berlarutan lah. Maksudnya lama-lama benda tu hilang. Dia tak kacau, mungkin dia dah tahu dah ada orang duduk selalu semayang dalam bilik tu semua ke. Lepas tu dia dah tak ada lah kot, dia tak kacau lah, macam tu lah. Okay guys, so kita teruskan kepada cerita kedua. Okay, cerita kedua ni pula adalah pengalaman aku sendiri kena kacau dekat asrama college aku tu lah. Okay, dan inilah sebab dia. Ini sebab dia aku percaya cerita kawan aku tadi. Walaupun macam kita orang tak duduk satu aras, tapi aku percaya sebab aku memang pernah kena kacau juga dekat blok yang sama. Okay, balik pada cerita yang aku cerita tadi, di mana junior kena berpindah kepada ke blok senior sebab orang sikit sangat semua tu kan. Okay, so aku antara junior, bukan antara lah, memang semua junior kena pindah ke blok senior tu kan. Okay, bila kita orang berpindah tu, kita orang diletakkan di bilik yang kira macam random lah kan. Okay, so aku ditempatkan di aras 2, which is satu aras bawah daripada aras atas tu, dan aku ditempatkan di salah satu bilik di kawasan yang dipanggil ataupun dikenali sebagai lorong gelap. Okey, dan kenapa? Okey, sebelum tu aku explain dulu kenapa kawasan bilik aku tu dipanggil sebagai lorong gelap. Okey, dekat blok asrama ni, okey, dia macam petak tau. Petak. Okey, so ini bilik kan. Tengah tu ada laman lah kan. Okey, so semua bilik-bilik lain dia akan pintu, lepas tu dia macam beranda kan. Beranda kan panggil kan. Pintu, beranda, lepas tu terus nampak laman kat dalam blok asrama tu. Maksudnya semua pintu menghadap laman ke dalam blok asrama tu dan tingkap keluar lah. Tapi bilik lorong gelap, bila korang buka je pintu, korang akan nampak pintu bilik lain. Maksudnya depan pintu bilik korang adalah pintu bilik satu lagi. Bukan laman tau. So korang tak nampak laman, korang akan nampak bilik orang lain. So maknanya kat situ ada dalam 3 bilik sini, 3 bilik sini. So maksudnya dia jadi lorong gelap sebab cahaya tak masuk lah. Even pagi pun korang tak akan dapat cahaya kat situ. Memang lorong gelap lah orang panggil. So aku dapat lorong gelap aras 2. Dia dapat bilik dekat kawasan lorong gelap tu tak ada isu pun sebenarnya. Sebab bukannya kau duduk kat luar bilik tu pun kan, kau duduk dalam bilik. Tapi nak jadikan ceritanya, satu malam ni masa tu aku ditempatkan dalam bilik tu bersama dengan seorang roommate, which is seorang senior lah kan. Dan senior ni dia duduk dekat rumah dia dekat dengan asrama. Jadi dia ni selalu kira kata macam selalu balik lah ke rumah dia. So malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad tu memang dia tak ada lah. Jumaat, Sabtu, Ahad tu memang dia tak ada kat bilik. Memang aku tidur seorang. Satu malam tu bila masa tu aku tidur seorang, aku memang masa tu aku ingat lah aku tengah tidur dan tiba-tiba aku terjaga. Dan bila aku terjaga tu, aku sedar yang masa tu aku tak boleh bergerak. Aku tak boleh bergerak langsung. Aku kaku dan aku tak boleh nak bercakap. Seolah-olah macam aku ditindih lah kan. Aku ditindih. Tapi hakikatnya aku tak nampak sebarang benda yang tindih aku time tu. Tetapi aku dapat rasa kan yang ada benda dalam bilik tu yang sedang halang aku daripada bergerak dan cakap apa-apa. Sebab masa tu memang aku tersedar, aku tak boleh bergerak, aku kaku, aku tak boleh baca apa-apa. Sebab masa tu aku dah, sebab apa tahu? Sebab masa tu aku rasa macam seriau gila, rasa seram, rasa memang meremang gulu-gulu. Memang aku rasa ada benda, ada something dalam bilik tu. Dan aku tak boleh gerak. Dan bila aku dah rasa seriau, aku nak baca ayat Quran tapi aku tak boleh. Aku kaku, jadi sekat. Masa tu juga aku perasan yang sebentar aku ceritakan dulu. Katil aku dia bergabung dengan meja tau. Dia rapat ke dinding dan bergabung dengan meja. Malam tu aku tidur, ni meja kan, ni katil. Aku tidur, kepala aku kat sini, kaki aku kat sini. Semasa aku tak menghadap meja tu lah kan, aku nampak ada benda besar hitam yang bertinggi atas meja aku. Ni kepala aku ni, kepala aku. Ni katil, meja, badan aku ni, kaki, kepala. Aku nampak ada benda hitam besar bertinggi kat sini. Yang masa tu aku tak tahu nak cakap apa. Aku hampir pengsan lah. Aku memang rasa seriau gila. Dan kenapa macam mana aku boleh nampak benda tu kan? Sebab satu, atas meja, dekat meja ada lampu tau. Aku memang selalu tidur tutup lampu dan buka lampu meja je. Okay, so nampak bayang. Macam mana? Aku nampak bayangnya lah. Sebab bila lampu ada kat situ, kau akan nampak bayangnya lah kan. Itu yang aku nampak malam tu. Dan memang benda tu betul-betul bertinggi atas. Kira macam ni meja ni aku, kepala aku kat sini. Maksudnya dia bertinggi atas kepala aku lah kan. Cuma duduk atas meja tu. Dan benda tu memang sangat hitam dan besar. Aku tak tahulah nak cakap macam mana. Dan masa tu aku, Allah je lah tahu apa. Aku rasa aku baca apa yang aku ingat lah masa tu. Baca. Sampailah benda tu pergi dengan sendirilah. Bangun pagi tu aku terus call bapak aku. Sebab nak call malam tu memang tak boleh lah. Memang tak ingat apa dah. Sebab memang masa tu tengah kena kan. Pagi tu aku bangun, aku call bapak aku. Aku cerita semua yang jadi.
Dan dia pun Roger dia punya member ustaz kan. Dan ternyata ustaz tu cakap lah dekat aku yang sebenarnya benda tu tak ada apa maksudnya. Sebab aku sebenarnya takut masa tu macam ni. Aku takut sebab aku tak pernah kena benda-benda macam tu kat college aku tau. Dan tiba-tiba malam tu aku kena macam tu. So aku takut benda tu macam dihantar oleh orang kat aku. Kau faham tak? Ada orang macam ada someone hantar nak takutkan aku macam tu lah kan. So aku takut lah. So aku kena tanya benda tu, takut ada orang hantar kan. So tapi ustaz cakap benda tu tak ada apa-apa sebenarnya. Benda tu hanya datang menyinggah saja amboi kau datangnya. Kau ingat bilik aku R&R apa nak singgah-singgah kepala otak kau. Okey, ustaz cakap lah yang sebenarnya benda tu datang menyinggah je, sebabnya tu memang laluan dia. Sebab kalau kau nak tahu blok asrama lelaki tu dia memang berdekatan dengan kawasan hutan lah senang cerita. Kat belakang tu ada macam ladang sawit tu macam tu lah. Memang dekat. Dan ustaz cakap memang itu laluan dia. Cuma memang lepas tu bilik aku tu macam, sebab aku tidur memang selalu tingkap terbuka tau. Tingkap terbuka. Aku sebab panas kan. So dia macam datang menyinggah lah. Sebab tu memang laluan dia. Tak tahulah kenapa hari tu dia penat kot. Tu dia datang singgah je. Okey, kita tak. Okey, dia ustaz cakap itu lah. Tak ada apa pun sebenarnya. Cuma biasalah benda tu memang hidup dengan kita. Benda tu memang ada sekeliling kita kan. So kita kena percaya benda tu. So macam ustaz tu cakap lah, selagi kita tak kacau dia tak kacau kita lah kan. So malam tu memang tak ada apa pun. Dia cuma menyinggah. Dan macam tu lah. Tapi apa pun lepas pada tu kita orang aku terpaksa dipindahkan ke bilik lain lah. Sebab dia macam lah, dia setiap tahun dia suruh tukar bilik tau. Cuma tahun last tu dia tak suruh tukar lah sebab dari sini kan. Cuma masa tu baru-baru lagi. So lepas pada tu aku duduk kat bilik tu berapa lama tak ingat. Lepas tu aku dipindahkan ke Aras 2 juga. Cuma aku dipindahkan ke bilik lain, bilik yang menghadap ke laman lah. So aku dah tak duduk kat lorong gelap tu. Tapi tak ada masalah sebenarnya duduk kat situ. Sebab yang aku kena teruk cuma malam tu je. Dan bila ustaz explain macam tu, aku rasa macam tak ada masalah. Soalnya benda tu bukan duduk kat situ pun. Dia cuma lalu dan singgah macam tu je lah. Okey, cerita ketiga ni, benda ni berlaku kepada kawan aku. Okey, seorang sahabat aku. Okey, dah aku rapat dengan dia lah. Okey, dia jadi macam mana? Okey, dia ni seorang yang orang kata dia bukan ada sixth sense tau. Tapi dia ni selalu kena tindih. Aku tak tahu kenapa. Okey, aku tak tahu kenapa. Tapi memang dia daripada kecil lagi memang selalu hadap benda ni. Dia tak ada sixth sense, tapi dia selalu kena tindih. Semua memang macam benda tu dah jadi perkara biasa dengan dia. Dan aku tahu benda tu lah sebab dia cerita kat aku kan. Yang malam tu tiba-tiba dia call aku. Dia macam randomly tau, tiba-tiba. Sebab kadang-kadang faham lah kan, kalau orang nak call kita mesti macam tanya dulu ada something apa, nak cakap nak call jap semua baru call kan. Ni macam tiba-tiba. Dan lain lah kalau macam selalu call. Kalau selalu call je lah. Ni macam out of nowhere tiba call. So aku angkat lah. So dia pun macam faham tak? Kalau macam selalunya bila orang tiba-tiba call ni macam ada urgency lah kan. Macam ada benda urgent yang dia nak cakap kat kita. Tapi tiba bila dia call tu dia macam faham tak? Sihat ke? Dia tanya macam sihat ke? Buat apa? Nak makan? Faham tak? Macam tanya basic questions yang korang tak yang tiba-tiba kau, yang memang kalau kau waras kan, kau takkan tiba call orang kau kau sihat ke, kau dah makan ke, melainkan kau rapat dengan orang tu lah kan. Ni kau tiba call macam tu, aku macam pelik ni kan. Tapi aku layan je lah sebab biasalah kan, kawan kita kan, layan lah. Okay, jawab semua. Lepas tu dia pun macam tak apalah, okey lah macam tu, bye. Dia pun tak, aku macam apa hal ni kan. Apa hal ni tiba call, lepas tu tiba tanya random questions, lepas tu off. Aku macam dia ni pun terbiat ke apa ni kan. Tapi aku macam lantak tak apa sebab nothing weird there kan. Memang tak ada benda yang pelik pun. So aku pun teruskan lah buat apa yang aku buat masa tu. Aku off dan aku tidur lah malam tu. Esok paginya tu bila aku bangun, aku pergi kelas macam biasa apa semua. So aku sambil aku pergi kelas semua tu, aku still macam dalam otak aku ni aku fikir kenapa malam soalan dia call aku kan. Aku macam still curious lah kan, kenapa, apa sebenarnya, apa dia punya tujuan kan. So aku pun macam sajalah WhatsApp tanya dia, tanya mula bagi salam semua, tanyalah kan. Lepas aku tanya, asal kau call aku semalam? Asal kau semalam kan? Ada kenapa tiba-tiba macam tu kan? Macam pelik lah kan. Lepas tu dia pun ceritalah apa yang jadi sebenarnya malam tu. Okey, malam tu sebenarnya sebelum dia call aku, dia kena tindih. Bila dia kena tindih tu macam biasalah, macam apa yang aku cerita tadi yang aku alami tu, dia tak boleh gerak dan dia tak boleh baca apa-apa. Tapi orang yang selalu kena tindih dia akan nampak tau. Dan dia memang nampak benda yang besar berbulu hitam dan menyeramkan tengah tindih dia. Dan bila dia baca, dia boleh baca dalam hati. Benda tu macam mengejek dia tau. Bila dia baca ayat kursi, benda tu mengejek. Benda tu ikut apa yang dia baca,
dan ejek dia balik. Macam contohlah dia baca Bismillah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Benda tu ulang balik apa yang dia baca sambil gelak. Faham tak? Gila kau tak seram. Kalau aku kena macam tu aku tak buat apa kan. Tapi dia sebab memang dia dah biasa dengan benda-benda macam ni. So dia keep on baca sampai benda tu mengalah lah. So nak jika cerita dia kena tindih dan dia alami semua benda tu. Dan lepas pada tu benda tu belah lah kan. Benda tu hilang lepas dia baca tu. Tak habis kat situ tau. Sebabnya lepas tu dia call aku kan. Okay. Lepas pada dia kena alami benda tu. Dan dia cakap kat aku, kawan dia ada tau. Kawan dia ada dalam bilik. Tapi bila dia dipanggil, kawan dia tak dengar. Masa dia kena tindih tu, dia dah panggil lah kawan dia. Dia macam dia rasa dia dah menjerit tapi kawan dia tak dengar. Itu masalah dia. Tapi bukan itulah cerita dia. Dia call aku dan aku ingatkan bila dia cerita tu maksudnya lepas call tu maksudnya tak ada apa-apa lah kan. Okay, rupanya kenapa aku tanya dia, okay aku faham lah, tapi kenapa kau tak cerita pasal kau kena tindih tu? Kenapa kau tanya random questions yang tak ada kaitan pun malam tu? Lepas tu dia pun cakap, rupanya masa dia call aku tu aduh, masa dia call aku tu rupanya dia cuma nak tenangkan diri dia. Sebab apa? Sebab masa dia call aku tu, dia nampak ada makhluk yang makhluk berbungkus dekat bawah katil member dia. Kau bayang sendiri lah apa aku rasa time tu. Sebabnya okay, memang aku jauh dengan dia, tapi masalahnya masa dia call aku tu, maksudnya dia tengah nampak benda tu bawah katil, tengah tengok dia. Dan dia tengah cakap aku. Aku cakap ya Allah. Serius? Aku tanya dia, serius lah? Kau serius lah ni? Kau tak main? And dia cakap memang dia takkan dia nak menipu macam ni kan. Aku macam masa tu aku tergamam sekejap. Aku cakap maksudnya masa dia call aku tu benda tu tengah tengok dia. Dah lah nak. Okay guys, itu saja cerita untuk kali ni. Okay, sebelum tu aku nak minta maaf atas segala salah silap. Aku salah cakap ke, aku cakap tak jelas ke apa semua. Aku harap korang faham. Aku pun sebenarnya sekarang ni tak berapa sihat lagi, tapi untuk orang yang dah lama tunggu untuk episod 3 ni, aku buat juga. Okay, kalau korang boleh dengar pun suara aku lain kan, sebab aku memang tak berapa sihat. Tapi apa pun aku akan cerita. Aku dah janji, so aku cerita. Dan aku bagi special hari ni ada 3 cerita sebab, dan aku harap korang enjoy. Aku rasa itu saja kot. So kalau ada apa-apa, kalau korang ada cerita nak share ke, nak suruh aku share dekat aku punya YouTube ni ke, korang boleh DM aku kat Instagram. Nanti aku tak link kat bawah. Okay, nanti mana tahu kalau cerita korang menarik ke, apa yang korang alami sendiri ke, aku boleh ceritakan. So apa-apa pun jangan lupa like, share, subscribe dan bantu aku untuk capai my first 1k subs lah. Okay, InsyaAllah. Okay, itu saja. Till next time. Ciao, bye, Assalamualaikum.